Dalam bahagian pengenalan, marilah kita fahami terlebih dahulu definisi keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga merujuk kepada sebarang bentuk penderaan fizikal, emosi, seksual atau kewangan yang dilakukan terhadap ahli keluarga, khususnya pasangan atau anak-anak. Isu ini bukan sahaja menjejaskan mangsa secara individu, malah memberi kesan kepada keharmonian keluarga dan kestabilan masyarakat secara keseluruhan. Menurut perspektif Islam, keluarga adalah institusi paling penting dalam masyarakat. Oleh itu, keganasan rumah tangga bertentangan dengan nilai-nilai rahmah, kasih sayang, dan keadilan yang diajarkan dalam Islam. Kami akan membawa pendekatan yang mengintegrasikan falsafah moral dan etika keluarga untuk memahami isu ini dengan lebih mendalam dan saksama. Saya Muhammad Fahmi bin Ramin. Seterusnya, mari kita lihat latar belakang isu keganasan rumah tangga di Malaysia. Menurut statistik, bilangan kes keganasan rumah tangga yang dilaporkan menunjukkan peningkatannya membimbangkan, yaitu pada tahun 2023 terdapat 5.507 kes dan meningkat kepada 7.116 kes pada tahun 2024 dan 7.391 kes pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa keganasan rumah tangga masih menjadi masalah yang serius walaupun pelbagai usaha, pencegahan dan pengotosan undang-undang telah dilaksanakan. Isu ini bukan sahaja melibatkan penderaan fizikal, tetapi juga penderaan emosi dan psikologi yang sukar dikesan. Kami melihat bahwa puncak utama isu ini perlu ditangani secara holistik dan bukan sekadar dari segi undang-undang semata-mata. Dalam bagian ini, kami ingin menyatakan objektif kajian yang akan dibentangkan. Objektif utama kajian ini adalah pertama, mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan keganasan rumah tangga. Kedua, menganalisis isu ini daripada perspektif falsafah, moral dan sosial. Ketiga, mengkaji konsep insan sejahtera sebagai pendekatan penyelesaian. Keempat, mencadangkan langkah-langkah yang berkesan untuk mengatasi masalah ini. Melalui objektif-objektif ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam, serta cadangan penyelesaian yang praktikal dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran Islam. Saya Muhammad Faiz bin Muhammad Syah. Dalam bahagian ini, kami akan membincangkan beberapa faktor utama yang menyumbang kepada berlakunya keganasan rumah tangga. Faktor pertama ialah kurangnya penghayatan agama. Apabila nilai agama tidak diamalkan dengan baik, seseorang lebih cenderung mengikut emosi dan hawa nafsu tanpa memikirkan kesan terhadap ahli keluarga. Keadaan ini boleh menyebabkan tindakan yang melampaui batas dan menjejaskan keharmonian rumah tangga. Faktor kedua ialah masalah emosi dan mental. Tekanan hidup, masalah kewangan, kemurungan serta kegagalan mengawal kemarahan boleh mendorong seseorang bertindak secara agresif terhadap pasangan atau ahli keluarga. Faktor ketiga ialah kurang komunikasi dalam keluarga. Komunikasi yang tidak berkesan sering menyebabkan salah faham, konflik yang berpanjangan dan ketegangan dalam hubungan. Kesimpulannya, faktor-faktor ini menunjukkan bahwa keganasan rumah tangga berlaku akibat gabungan masalah dalaman individu dan kelemahan dalam hubungan kekeluargaan. Seterusnya, kita akan melihat isu keganasan rumah tangga daripada perspektif falsafah moral. Pertama ialah krisis akhlak. Keganasan rumah tangga mencerminkan kemerosotan nilai moral apabila seseorang hilang sifat hormat, sabar dan kasih sayang terhadap ahli keluarganya. Sedangkan nilai-nilai tersebut merupakan asas penting dalam membina keluarga yang harmoni. Kedua ialah kegagalan memahami tujuan perkahwinan. Dalam Islam, perkahwinan bertujuan mewujudkan ketenangan, kasih sayang dan rahmat antara suami dan istri. Namun, terdapat individu yang melihat perkahwinan sebagai medium untuk menguasai atau mengawal pasangan mereka. Daripada sudut moral, setiap individu mempunyai tanggungjawab untuk menghormati hak dan maruah ahli keluarga. Oleh itu, keganasan rumah tangga bukan sahaja melanggar undang-undang,
malah bertentangan dengan prinsip moral dan nilai kemanusiaan sejagat. Saya, Muhammad Khairil bin Yasni, selain daripada perspektif moral, isu ini juga boleh dianalisis melalui perspektif falsafah sosial. Keluarga merupakan institusi asas dalam pembentukan masyarakat. Apabila berlaku keganasan dalam keluarga, kesannya bukan saja dirasai oleh mangsa, tetapi turut memberi impak kepada pembangunan sosial secara keseluruhannya. Antara kesan sosial utama ialah trauma kepada wanita dan kanak-kanak. Mangsa sering mengalami tekanan emosi yang berpanjangan sehingga menjejaskan kehidupan seharian mereka. Selain daripada itu, keganasan di rumah tangga juga boleh menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti kemurungan, kebimbangan, dan hilang keyakinan diri. Masalah ini turut menyumbang kepada peningkatan gejala sosial serta keruntuhan institusi keluarga. Oleh itu, keganasan rumah tangga perlu dilihat sebagai tanggung jawab bersama masyarakat, bukan sekadar masalah pribadi sesebuah keluarga. Sebagai langkah penyelesaian, kami mengemukakan konsep insan sejahtera. Insan sejahtera merujuk kepada individu yang mencapai keseimbangan secara holistik dalam aspek jasmani, emosi, rohani, dan intelek, atau lebih dikenali sebagai jeri. Dalam Islam, kesejahteraan bukan hanya diukir melalui kesehatan fisikal, tetapi juga kestabilan emosi, kekuatan spiritual, dan kebijaksanaan berpikir. Konsep ini penting karena ia membantu individu mengawal emosi dan tekanan dengan lebih rasional tanpa menggunakan kekerasan. Selain itu, konsep insan sejahtera turut mengukuhkan nilai akhlak seperti sabar, hormat menghormati, dan kasih sayang dalam keluarga. Apabila setiap individu mengamalkan nilai-nilai ini, hubungan suami istri dan ahli keluarga dapat diperkukuhkan, sekaligus mengurangkan risiko berlakunya keganasan rumah tangga di masa akan datang. Nama saya Muhammad Fikri bin Ramin. Untuk memahami konsep insan sejahtera dengan lebih jelas, kita perlu melihat 4 aspek utama yang membentuk konsep ini, yaitu disebut sebagai jeri. Aspek pertama ialah jasmani, yang menekankan kepentingan menjaga kesehatan fisikal dan kesejahteraan tubuh badan agar individu mampu menjalani kehidupan dengan lebih baik. Aspek kedua pula ialah emosi. Individu perlu belajar mengawal kemarahan, tekanan, dan perasaan secara matang supaya konflik dapat diselesaikan secara rasional. Bagi aspek ketiga pula yaitu rohani. Rohani mengukuhkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah dan penghayatan agama yang baik. Bagi kekuatan rohani, dia dapat membantu seseorang membentuk kepribadian yang lebih sabar dan berakhlak mulia. Bagi aspek keempat ialah intelek, yang merujuk kepada penggunaan ilmu, kebijaksanaan, dan pemikiran rasional dalam membuat keputusan. Keseimbangan keempat aspek ini dapat melahirkan individu lebih sejahtera dan seterusnya membina keluarga yang harmoni serta bebas daripada keganasan. Seterusnya, pada slide ini, saya akan menerangkan tentang etika keluarga Islam sebagai mekanisme pencegahan. Dalam Islam, keluarga merupakan institusi yang sangat penting dan perlu dibina atas dasar kasih sayang, keadilan, serta tanggung jawab bersama. Penghayatan etika keluarga Islam dapat membantu mencegah konflik dan mewujudkan keharmonian dalam rumah tangga. Perkara pertama ialah mawaddah warahmah, yaitu kasih sayang dan belas kasihan antara suami dan istri. Hubungan yang dipenuhi dengan kasih sayang akan mewujudkan suasana keluarga yang bahagia, saling memahami dan saling menghormati antara satu sama lain. Perkara kedua ialah tanggung jawab suami istri. Setiap pasangan perlu memahami hak dan tanggung jawab masing-masing. Suami dan istri perlu bekerjasama dalam mengurus keluarga serta menjalankan peranan mereka dengan penuh amanah dan bertanggung jawab. Seterusnya ialah syura, yaitu amalan berbincang dan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah keluarga dengan komunikasi yang baik dan perbincangan yang matang. Konflik dapat diselesaikan secara harmoni tanpa menimbulkan perselisihan yang berpanjangan. Akhir sekali ialah pendidikan agama, didikan agama yang memainkan peranan penting dalam membentuk akhlak dan kepribadian yang baik. Nilai-nilai Islam yang diterapkan sejak kecil dapat membantu ahli keluarga menjadi individu yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Simpulannya, etika keluarga Islam seperti kasih sayang, tanggung jawab syura, dan pendidikan agama merupakan asas penting dalam membentuk keluarga yang harmoni serta mampu mencegah berbagai masalah dalam institusi kekeluargaan dalam rumah tangga. Nama saya Muhammad Zaiful Nizam dan seterusnya kita akan masuk kepada cadangan dan penyelesaian bagi isu keganasan rumah tangga. So,
Untuk membendung masalah ini, kerjasama daripada pelbagai pihak amatlah diperlukan kerana isu ini melibatkan individu, keluarga, masyarakat, kerajaan dan juga aspek keganasan. So, dari sudut individu, setiap orang perlu belajar mengawal emosi dan juga meningkatkan kesedaran diri agar tidak bertindak secara agresif ataupun secara ganas. Seterusnya, dari sudut keluarga, komunikasi yang baik dan sikap saling menghormati perlu diamalkan supaya konflik dapat diselesaikan secara matang. So, bagi masyarakat pula, kita perlu memberikan sokongan kepada bangsa serta melaporkan sebarang kes pendaraan yang berlaku agar tindakan segera dapat diambil. Seterusnya, kerajaan perlu memperkukuhkan penguatkuasaan undang-undang dan menyediakan bantuan yang mencukupi kepada mangsa keganasan rumah tangga. Akhir sekali, dari perspektif Islam, setiap ahli keluarga perlu menghayati ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan berkeluarga bagi mewujudkan suasana yang harmoni dan juga penuh kasih sayang. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ya item di hatiku. Saya Muhammad Aryan, merupakan ahli terakhir dalam kumpulan ini dan saya akan membentangkan dan menerangkan mengenai penutupan dan juga rumusan mengenai isu yang telah dikupas dan dibahaskan oleh rakan sekumpulan saya sebentar tadi. Sebagai rumusan, keganasan rumah tangga merupakan satu isu moral dan sosial yang semakin membimbangkan kerana ia memberi kesan yang besar kepada individu, keluarga dan masyarakat. Mangsa bukan sahaja mengalami kecederaan fizikal, malah turut berdepan dengan trauma emosi, tekanan mental dan kehilangan rasa selamat dalam kehidupan mereka. Oleh itu, masalah ini tidak dapat dipandang ringan dan memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Dalam Islam, keluarga merupakan institusi yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang sejahtera. Penghayatan etika keluarga dalam Islam seperti mengamalkan sifat kasih sayang, hormat menghormati, bertanggungjawab serta menyelesaikan konflik secara hikmah dapat membantu mengurangkan berlakunya keganasan dalam rumah tangga. Selain itu, pembentukan insan sejahtera yang berpegang teguh kepada nilai agama dan akhlak yang baik mampu melahirkan ahli keluarga yang lebih memahami hak dan tanggungjawab masing-masing. Apabila suasana harmoni dapat diwujudkan dalam keluarga, maka kesejahteraan masyarakat juga dapat dicapai. Kesimpulannya, pencegahan keganasan rumah tangga perlu bermula dari institusi keluarga melalui pendidikan, penghayatan nilai-nilai Islam dan sokongan masyarakat. Dengan usaha bersama, kita dapat melahirkan keluarga yang bahagia, masyarakat yang aman serta negara yang lebih sejahtera. Itu sahaja yang dapat kami kongsikan dan kami hujahkan dalam topik ini. Sekian dan terima kasih.